Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video Ika Azlan Channel. Hari ni video ni panjang sikit. Saya nak masak nasi dagang ikan air ataupun gulai ikan air, ataupun nama ikan air ni saya panggil ikan tongkol. Okey, video ni sedikit panjang. Korang boleh follow daripada minit pertama sampai minit yang ke hujung. Okey, jom kita mula masak. Saya nak rebuskan ikan air ni. Ikan tongkol ni saya beli dekat pasar fresh. Memang kita rasa nak masak pun semangat lah kan. Ikan ni segar. Okey, rebuskan ikan ni sampai dia jangan masak betul-betul. Jangan masak betul-betul. Jangan sampai terlalu masak. Bagi dalam 60% ataupun 70%. Rebuskan dengan asam keping dan juga garam kasar. Saya gunakan garam kasar, saya tak gunakan garam halus. Sebab saya sukalah kalau masak berkuah je ni, saya suka guna garam kasar sebab rasa dia lagi sedap. Okey, di sini ada bahannya yang saya dah siap rebus. Itu ikan dia. Cantik kan saya rebus. Ini air rebusan dia. Jangan buang. Bahan tumis, bawang merah, bawang putih. Gunakan kunyit hidup, halia dan juga sedikit lengkuas. Bahan seterusnya saya perlukan lada kering dalam 25 biji, rebus dengan air panas. Santan saya gunakan santan kotak, 4 sekawan dan juga rempah nasi dagang. Saya beli dekat Pasar Besar Dungun. RM2 sepaket macam ni. Sesuai lah, orang tu kata sepaket tu untuk seekor ikan air lah. Okey, ini kedai dia. Kedai yang saya pergi beli tu lah. Okey, tanpa membuang masa saya nak kisarkan bahan tumis ni. Selepas tu panaskan kuali, panaskan minyak secukupnya, masukkan 4 sekawan ataupun 3 sekawan pun boleh. Ada air pula dekat bekas putih tu. Meletup pula. Tapi tak apa, air ni biasalah kan. Kita biarkan dia kering sekejap. Masukkan terus bahan kisar. Tumiskan sampai pecah minyak ataupun bau wangi lah. Wangi rempah bawang-bawang tu semua. Tumiskan macam biasa. Okey, rempah gulai ni dia tak sama macam rempah kari lah. Dia ada special sikit. Bau dia pun lain tau dengan rempah kari. Seterusnya bahan kita dah sedikit kering. Kemudian masukkan rempah gulai tu. Saya gunakan 2 paket sebab saya masak ni banyak lah. Ikan tongkol tadi pun besar. Seekor lebih. Okey, tumiskan. Saya suka tumis terus masukkan rempah dekat dalam kuali macam ni. Ada orang dia adun dekat air kan, ataupun dekat mangkuk lain kan. Saya tak suka. Saya suka cara macam ni. Tumiskan sekejap terus je dalam kuali macam ni. Tambahkan air beberapa kali untuk masakkan rempah tu. Okey, masak dengan api sederhana lah. Kita tak nak rempah tu hangit pula kan. Lagi-lagi guna kuali hitam ni, dia cepat panas dan cepat hangit lah. Kena jaga. Okey. Tengok rempahnya dah pecah minyak. Selepas beberapa kali saya tambah air untuk masakkan rempah tu. Okey, selepas tu rempah dah cantik, tambahkan sedikit air. Nice macam ni. Sedang senang elok lah. Kita tambahkan air. Kemudian saya nak masukkan air rebusan ataupun kuah untuk nasi dagang ni. Secukupnya. Macam ni kan. Untuk kuah nasi dagang ni saya tak gunakan santan yang terlalu banyak. Dia tak nak terlalu berlemak. Saya gunakan dalam 1 cawan je. Agak-agak kepekatan dia tu. Macam ni pada saya dah okey. Kita biarkan nanti dia akan macam pekat sikit lah. Bila dia dah lama dia akan pekat. Okey, selepas tu saya nak masukkan bahan rahsia. Tak adalah rahsia sangat. Ini saya tengok dekat resepi Google jugalah. Dia letakkan sedikit budu. Sikit je. Untuk buat rasa-rasa. Untuk manis saya gunakan gula karet ataupun gula nisan. Manis dia tak terlalu manis. Saya letak 1 ni pun dah cukup dah untuk rasa kuah gulai ikan air ni lah. Masukkan garam, jangan banyak sangat sebab air rebusan tadi dah bergaram kan. Itu saja untuk rasa dia tu. Kemudian kita gunakan api kecil, kita jaga jangan sampai pecah santan. Kemudian masukkan ikan yang dah direbus tadi.
Ikan tongkol ni memang famous tau, ataupun popular lah dekat bahagian negeri pantai timur ni. Mana-mana kedai pun memang mesti ada jual ikan air ni. Okey, kuah gulai saya dah masak. Untuk gulai ikan air ni saya pernah nampak ataupun pernah tahulah. Orang ada letak campur dengan telur rebus. Telur rebus tu mungkin side dish ataupun tambah-tambah lauk dekat dalam nasi dagang, ataupun dia memang ada kuah gulai telur rebus. Itu saya tak tahulah. Okey, saya punya rasa kuah gulai ni memang dah sedap. Memang terbaik lah bagi saya lah. Untuk orang selatan ni, masak kuah gulai ikan air ni kan, memang special untuk hari ni. Nampak sedap, cantik. Saya dah rasa semua okey. Okey, seterusnya kita nak masak nasi dagang ni lah. Nasi dagang ni berasnya pun saya beli dekat Pantai Timur hari tu. Okey, kita tengok video seterusnya. Kita tinggalkan dulu kuah ikan ni dengan api yang kecil. Dia akan mantap lah. Okey, jom. Untuk masak nasi dagang ni, beras ni perlu rendam paling kurang pun sejam lah. Basuh, rendam sejam untuk dibagi dia kembang. Beras nasi dagang ni ada dua jenis. Satu yang putih campur perang, dan juga satu lagi dia perang saja. Okey, untuk perang saja tu orang kedai tu kata dia lebih sedikit keras lah. Tapi kalau pandai masak dia okey je, lembut. Okey, ni berasnya yang saya dah rendam dan juga toskan air dia. Untuk mengukus beras ni, saya letakkan daun pisang untuk ada bau wangi lah. Daun pisang ni memang untuk nasi lemak ke, nasi minyak ke, apa-apa nasi yang berasa berperisa, sedap lah kan. Kukuskan macam ni lah. Cara saya macam ni je. Kalau korang ada periuk steamer ataupun periuk kukus yang lebih canggih, guna je lah. Rebuskan tanpa ada letak apa-apa lah. Untuk letak garam ke apa ke nanti dulu. Rebuskan macam ni dulu. Kita kukuskan macam ni dulu. Bukan rebus tau, kukus. Okey, buat lubang ataupun kosongkan bahagian tengah tu untuk uap panas air tu, masakkan kita punya beras dekat bahagian atas lah. Okey, rebuskan air sampai betul-betul mendidih. Kemudian kita akan kukus beras ni lebih kurang 45 minit. Air tu kena lebih sikit lah. Kita jangan pula kering pula air tu kan. Okey, kita kukus dah, biarkan dulu dia masak. Seterusnya ini bahan gulai ikan air saya tadi tu. Saya dah tutup api. Nice, cantik. Tak sabarlah nak masak. Nak masak. Tak sabar nak makan kan. Tunggu nasi ni masak dulu. Okey, setelah 45 minit lebih ataupun 45 minit ke 50 minit macam tu, kita tengok nasi kita dah 70% masak. Kita keluarkan beras tu. Kemudian saya nak campurkan dengan, bukan campurkan, kita nak adun dulu dia punya kuah, atau bukan kuah, apa ke namanya ni, kita buat ni bawang besar, bawang putih, halia, semua hiris. Masukkan juga halba ni wangi tau. Kalau kita letak, saya letak dalam 2 sudu, dia wangi. Nasi dagang ni kalau ada halba ni memang wangi, sedap lah. Kemudian gunakan 1 kotak santan pekat, dan juga air, 1 kotak air. Kita bancuh dekat guna kotak santan tu lah. Lepas ni kita nak kukus balik nasi yang kita masak tadi tu. Garam untuk rasa lemak-lemak, dan juga gunakan gula, sedikit gula. Bahan nasi dagang ni memang banyak lah sikit kan. Okey, gaulkan dulu, bagi rata garam dan juga gula tu dengan santan. Secukupnya, gunakan secukupnya untuk kita gaulkan dekat beras tadi tu. Bahan dia memang banyak, tapi simple-simple je. Bahan mudah untuk kita dapat dekat pasar raya ke semua. Kita boleh cuba masak nasi dagang ni sendirilah. Okey, seterusnya dah siap dia punya adunan. Tuangkan dekat beras nasi tadi tu yang dah separuh masak tu. Gaulkan rata. Kalau tak cukup, ataupun sebab ni saya guna 1 kotak, jadi kena bajet-bajet air dia tu lah. Kita kena agak-agak air dia untuk kita masakkan balik nasi kita ni. Boleh rasa, kena ada rasa macam lemak masin. Saya dah rasa sedap. Kemudian seterusnya saya nak kukus balik nasi ni. Kukus balik sampai beras ni betul-betul masak. Okey, saya akan kukus balik nasi ni sampai betul-betul masak lah. Kali ni betul-betul kita nak bagi beras ni masak dalam 1 jam macam tu.
Ataupun korang boleh buka dan check lah kalau nasi tu dah masak. Masak nasi dagang ni memang lama lah. Pada saya memang lama sikit. Untuk orang Pantai Timur dah biasa, dia orang hebat lah masak sekejap je kan. Untuk sarapan pun dia orang boleh masak nasi dagang kan. Memang hebat lah orang Pantai Timur, terbaik lah kan. Okey, selepas 1 jam nasi saya dah masak. Saya dah rasa lemak-lemak masin-masin. Okey, dah siap. Ada lepas beberapa jam berhempah pula dekat dapur kan. Kita nak masak nasi dagang ni. Lepas hari tu kita makan dekat Terengganu kan. Jadi kita rasa macam kurang. Nak lagi kita buat sendirilah. Makan dekat rumah puas. Siap bercetak nasi tu kan. Orang Pantai Timur yang tengok video ni, macam mana? Okey tak saya masak ni? Okey, dengan bau halba wangi sangat nasi dagang ni. Okey, itu saja video saya. Panjang lebar lah video untuk kali ni kan. Korang kalau pergi Terengganu jangan lupa untuk beli bahan-bahan special. Kita beli kat sana, balik masak sendiri. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Bye. Assalamualaikum.